warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Barisan Berkuasa Masjid Nurul Iman, Korang Batang, Karang Pelih, tuan-tuan, Bapak Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita berjumpa kembali, yang mana kita hampir sepurnama lebih, sebulan lebih. Jadi kita cuti ni lepas raya puasa hari tu ni, start raya-raya puasa tu kan, PKP jadi masuk mai raya Hari Adha pula. Alhamdulillah lah tuan, yang kita boleh tadi boleh mai sembahyang ramai-ramai balik. Yang mana relay di luar sana masih lagi sembahyang raya pun 12 orang pula tuan. Kita ni dibuat di dataran kita yang luas, selagi mana luas mana pun mai lah. Kalau hujan pukul 8 tu hujan, 8.30 buat dalam masjid. Kalau masjid tu luas betul, ramai betul mai, buat dua sisi. Pukul 8 sekali, pukul 9 sekali. Itu yang maib ataupun jaib keluarkan arahan baru ni. Kita pada hari ini kita sambung tajuk kita ni berkaitan dengan ibadah korban 1442 Hijrah. Apa cerita tentang korban ni? Kita dah buat hari-hari apa? Dah buat 3 tahun dah. 3 tahun kita buat korban. Cuma nak ulang kaji balik, apakah dalil, apakah hujah. Nak perangat balik, nak ulang kaji balik tentang ibadah korban ni. Iaitu yang sebelum saya nak pergi masuk ibadah korban ni, kita tengok tuan yang pertama sekali, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari ni kita tengok nota tuan ni, tarikh hari ni 8 Zulhijjah. Kalau kita tengok balik, kita ubah tu dah masuk 9 Zulhijjah dah, maghrib hari ni. Yang mana termasuk pada yang mana yang dalil yang disebutkan ni. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, tiada hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah melebihi hari-hari ini. Rupanya tuan-tuan, kita buat amal soleh ni Allah sayang. Puasa, zakat, haji, umrah sebagainya, infak sebagainya. Tapi bila kita buat pada hari yang Nabi kata ni, lebih Allah sayang lagi. Iaitu bila 10 hari pertama Zulhijjah. Dalam tempoh lah ni, hari ni masih lagi termasuk 10 hari pertama Zulhijjah. Dan sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, tidak juga jika dibandingkan dengan jihad ya Allah? Ya Rasulullah, kita buat amal soleh pada bulan ni, minggu ni kan, 10 hari pertama ni, lawan dengan berjihad, mana lebih besar lagi? Nabi menjawab, tidak juga dengan jihad, kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu gugur sebagai syahid. Hadis Bukhari sahih. Kalau kita ni nak tangguh senjata, nak pergi perang, pergi mana? Syria. Pergi mana? Palestin, kena bom itu ni. Nak tangguh senjata, nak tangguh bomba tuan-tuan, nak keluar rumah pun boleh tahan lah. Nak pergi ke Ustaz pun kena tahan dah diam lah. Macam mana nak pergi jihad? Nak pergi siap? Padang Mesra pun tutup gate dah tuan-tuan. Macam mana nak pergi Palestin? Contoh tuan-tuan. Jadi tak ada masalah tuan. Tuan-tuan puasa, tuan-tuan ibadah, sedekah banyak. Bagi orang kawan kita, jiran tetangga, tak ada duit sebenarnya, kita bagi food bank kat dia. Bagi gula, bagi beras, bagi apa? Itu lebih Allah sayang lagi, Allah cinta lagi daripada kita pergi berjihad. Jika tuan-tuan pergi berjihad tuan-tuan, meninggal, mati, syahid, barulah pahala tu besar pada kita buat lah ni tuan. Nampak tuan? Siapa yang puasa sepanjang 10 Ramadan 10 Zulhijjah ni, Allah lebih sayang lagi. Sedekah, infak, sebagainya. Perbanyakkan puasa sunat. Perbanyakkan zikir, takbir, tahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allah sayang tuan. Apa lagi? Buat amal soleh, jauh buat dosa, sebagainya. Semua ni Allah sayang tuan. Jadi kita tingkatkanlah amal soleh kita sepanjang 10 hari pertama ni. Ni daripada dia punya dalil saya buatkan balik. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Di sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah.
Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah." Perang di jalan Allah ni besar pahala. Tak, pahala kita puasa, sedekah, infak, zikir sepanjang 10 hari pertama ni lebih besar lagi daripada pahala jihad, tuan. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya, lalu dia tidak kembali, tidak dengan hartanya, tidak pula dengan nyawanya. Kalau dia pergi berjihad betul, tiba-tiba dia mati syahid, tak balik dah. Jiwa harta dia, tuan, itu baru pahala lebih pada kita, tuan. Mana buat, tuan? Allah sayang kita ni. Walaupun nak pergi berjihad ni payah, kan? Nak taruh senjata cangkui pun tak larat, tuan. Tuan, contoh. Tapi dengan kita puasa sunat ni, Allah bagi pahala lebih pada jihad, tuan. Sedekah kita ni dan sebagainya, Allah bagi lebih daripada pahala jihad. Tapi kita buat sepanjang 10 hari pertama Zulhijjah. Dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan tahmid, mengucapkan alhamdulillah pada saat itu." Hadis Ahmad. Nak mudah, tuan, duduk sahajalah ni, telinga dengan kuliah saya. Tapi hati ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nampak? Semua perkataan ini termasuk yang Allah sayang, tuan. Kena pula sebut pada 10 hari yang mana Allah cinta ni, lagi-lagi pahalanya berlipat kali ganda. Nak balik rumah sekali lagi, naik gerek, naik motor, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Esok kalau ada lagi dia tahu baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, boleh. Sebab kita buat baca ni bukan tempat najis pun, padang. Dua tunggu derian. Kalau mesti derian, kan. Jatuh sebiji, 2 biji. Sambil tunggu tu baca zikir, kan. Mudahnya Islam ni. Bukan nak kata kena ambil semayang, 2 3 semayang, tu semayang. Ni ibadah, kan, ibadah yang boleh kita lakukan di mana-mana pun. Duk potong bawang, esok ni, kan, lusa esok ni, sudah masuk 9 terakhir ni, dan lagi duk potong bawang ke apa ke, buat ketupat ke apa ke, boleh, tuan. Zikir, tuan. Okey, kita pergi, tuan. Ini Ibnu Hajar Asqalani kata, secara zahirnya sebab yang menjadikan 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih utama dari yang lain kerana apa? 10 hari ini dihimpunkan semua amal soleh yang utama. Seperti apa? Solat 5 waktu kita tu, puasa sunat dalam tu, sedekah pula, dan haji, kan. Bulan puasa ada 10 hari terakhir yang hebat, iaitu qadar dalam dia. Kita perlu cari 10 malam terakhir. Tapi bila main 10 Zulhijjah ni, 10 hari pertama ini, terangkum dia ada puasa sunat dalam tu, ada ibadah solat dalam tu, ada bagi sedekah dalam tu, ada haji, kan. Boleh kata itu, kan, ibadah paling besar sekali. Himpun semua ni, tak ada pada hari-hari lain, kan. Itu kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah. Okey, esok, kan, puasa Arafah. Bila ni? 9 Zulhijjah. Esok ni, malam ni kita boleh buat lah. Sahur, makan sahur ni bolehlah panggil lauk apa mau buat. Makan-makan malam tu, simpan sikit nak makan sahur esok ni. Aku tak ada ke apa ke, ambil lah buah kurma ke, ayam kosong pun minumlah, tak masalah. Sebab puasa ni bukan kata mesti makan. Kalau makan sahur tu sunnah, tuan. Supaya apa? Mai pukul 10 11 tengah hari tak lapang lagi. Ni kalau tak makan sahur ni, kukrak mula, tuan. Orang boleh makan sahur pukul 2 baru rasa dapat. Dia pukul 10 tu mesti kandang lah, kan? Kena si kandang clear ni, kan? Walaupun tak boleh makan situ, boleh bungkus, tak apa, kan? Jadi sabar Ustaz, esok ni puasa. Apa dalilnya? Puasa Arafah 9 Zulhijjah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita puasa esok sehari ni, setahun lepas Allah padam 1441 Hijrah, Allah padam setahun. Ni tahun depan ni 1443 tak jumpa lagi, Allah padam siap dah. 2021 itu ni Allah padam setahun. Tahun depan 2023 tak tahu lagi hidup tak hidup juga ni, Allah padam siap dah. Tapi syarat kena puasa sehari, kan. Dalil yang kedua pula sama juga, sambung puasa Ashura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ni nak jumpa tahun baru ni, bila mai lah ni masuk hujung tahun dah bulan Islam, jumpa 10 Muharram nanti, satu hari tu puasa. Kelebihannya setahun yang lalu Allah padam dosa. Nampak, tuan? Kehebatan puasa 2 hari ni, tuan.
Esok ni puasa sehari, tahun ke belakang, setahun ke depan, Allah padam tuan. Jadi kita puasa lah kalau dia tuan. Walaupun dia tak wajib, nak jumpa pula bila? Tahun depan pula. Cuma tak tahu jumpa tak jumpa. Kalau kita panjang umur, alhamdulillah jumpa. Kalau panjang umur pun nak puasa tak puasa, tak tahu lagi tuan. Esok ni tuan, cubalah pejam mata puasa sehari tuan. Okey. Kita pergi yang ketiga tuan. Ni fatwa ni boleh. Ada takbir muqayyad. Bila nak mula ni tuan-tuan, imam masjid hendaklah memulakan takbir muqayyad, iaitu laungan bertakbir setiap kali selesai menunaikan solat fardu 5 waktu. Bila ni pelaksananya bermula pada solat subuh pada 9 Zulhijjah esok ni tuan-tuan. Sampai bila? Sampai asar 13 Zulhijjah. Sampai raya keempat tu tuan, asar. Lepas asar tu habis. Kita korban pun raya lusa ni raya pertama, nahar, kemudian ada betul raya tasyrik pertama, kedua, ketiga, ada 4 hari. Di 4 hari ni kita takbir setiap waktu tu. Tapi spesialnya esok ni kita dah mula dah subuh. Itu yang takbir apa? Dalil yang kuatnya esok ni kita dah mula dah untuk takbir muqayyad ni tuan. Setiap waktu semayang dalam waktu lepas bagi salam tu duk set takbir Muhammad tuan. Okey, kita masuk tuan ibadah korban. Menurut sunnah ni apa dia tuan ibadah korban ni? Yang pertama tuan, tengok gambar ni tuan. Apa cerita ni? Malu kita ni. Tuan, dia ambil korban tuan, pisau potong kek tu, plastik tu. Kami betul tuan. Jadi dah budak-budak, cara budak-budak. Nampak kata cintanya korban ni. Dan cuma janganlah beli pisau betul. Nak beli sembelih esok lusa ni, nak beli pahala lusa, beli sembelih hari ni. Jadi pahala apa? Pahala makan biasa saja. Jadi pahala korban ni bermula bila kita bincang sikit. Bila kata korban ni, pukul berapa nak sembelih binatang apa nak sembelih kan sebagainya. Berapa tumpuk nak bagi sebagainya. Nak bagi semua boleh tak ustaz? Ke nak kena makan juga ke? Kita bincang sikit tuan-tuan. Okey, pertama sekali, apakah korban itu wajib? Timbul soalan, wajib ke sunat korban ni? Apakah dalil tentang ibadah korban? Hukum tentang kurban ini sebenarnya diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Tapi lebih cenderung kepada yang mewajibkan bagi orang-orang yang mampu. Jadi hukum ni wajib ke sunnah? Bila tengok sekali lagi, banyaknya dalil ni wajib bagi orang yang mampu. Dia mampu, dia kena korban. Okey, apa dalil dia tuan-tuan? Berdasarkan banyak dalil tentang masalah itu. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami. Okey, hadis Ahmad. Itu apa Nabi kata apa? Siapa yang mampu berkorban, tiba-tiba dia tak mau berkorban, dia tak mau buat. Apa Nabi kata? Jangan mai dekat-dekat tempat solat kami. Jangan mai masjid kami. Solat apa? Jangan mai semayang dengan kami. Nampak kata apa? Kata Nabi tak isu semayang tu Nabi sallallahu macam Nabi kan tak apa nak setuju, tak suka orang yang mampu berkorban tak buat korban. Apa jangan mai semayang kat kami, masjid kami ni. Nampak kata jadi dalil yang pertama. Hadis Ahmad sahih tuan. Kita pergi yang seterusnya. Dekat tempat solat kami. Kata Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullah ta'ala, beliau menyatakan seolah-olah orang itu sudah dianggap meninggalkan yang wajib, maka solat dia kepada Allah tidak ada artinya karena meninggalkan yang wajib tadi. Sebab apa? Bila tengok balik dari kan Nabi kata siapa yang mampu berkorban tiba-tiba tak mau buat korban, jangan main semayang masjid kami. Ini ulama ya dah pertama bincang. Kita pergi lagi yang dalil yang kedua. Dalil kedua diterima dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an. Dia menyatakan bahwa aku menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari penyembelihan, beliau bersabda, siapa orang yang menyembelih sebelum sholat Id, maka hendaklah diulang penyembelihan.
Dari yang kedua ni pula, kita dah ada point, ada banyak makna. Pertama, siapa yang sembelih korban bila sebelum sembahyang raya, apa jadi? Dia kena ulang balik sembelihan tadi. Dia sembelih lembu tu bila? Esok ni tak raya lagi, baru 9 bulan, lusa ni pagi raya. Ni mat awak hang sembelih awal ni. Sembelih awal selepas subuh ni tak kalut. Sekali lagi kalau pergi masjid lagi, ni dah PKP pula. Kalut lah ni, orang nak tolong pun tak ada. Dan sebagainya. Masjid kami buat 5 ekor. Contoh. Dia buat siap-siap. Dia pakai akal dia, buat mayang pagi lepas subuh tu, balik subuh dia sembelih siap-siap. Apa jadi? Kalau buat lagu tu, Nabi suruh ulang balik. Lembu ke kambing yang disembelih tadi ni sebelum sembahyang raya boleh makan. Bukan haram nak makan, boleh. Tapi pahala dia bukan pahala korban. Kalau nak sedekah ke orang, pahala sedekah biasa. Sedekah biasa ni hari ni pun boleh buat. Kan? Esok pun boleh buat. Bila-bila hari lain pun boleh. Kita tu tunggu ni 4 hari ni, 4 hari tu saja yang dapat pahala korban. Tiba-tiba pergi buat awal. Hari tu juga pergi buat sebelum sembahyang raya. Jadi kalau kena ulang balik, korban dia tuan-tuan. Dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih sekarang. Hadis Bukhari. Kalau tak ada siapa yang mai ni, tak ada lembu korban lagi, tapi cari dan lagi korban. Nampak tuan? Seolah Nabi suruh buat korban tu. Kalau sembelih tadi ni, kalau ikut, Allah kesian hang no, lembu hang dah beli 3,000, 5,000 pula Allah ni, harga PKP. Kan kambing lebih 700, PKP 900, 1,000 contoh. Kalau ikut ni, kesian hang tak apalah, halal lah tadi ni. Dah, bukan lagu tu. Pahala korban ni dikira bila? Selepas sembahyang raya. Sebab tu kena ada ilmu tuan. Ibadah bukan main pakai redah, pakai buat. Dia mesti ikut contoh Nabi. Sebiji macam mana Nabi buat, itu kita nak buat. Semayang tadi ni, Nabi buat lagu tu lah kita buat. Tak mau lebih, tak mau kurang, sikit pun. Sebiji macam mana Nabi solat. Solu kama ra'aitum sholli. Puasa kita pun sama macam mana Nabi buat, itu kita nak buat. Haji kita, umrah kita, semua ibadah sama macam mana Nabi buat. Tak malas-malas, tak lebih-lebih. Sebiji macam mana Nabi buat tuan. Itu kata ikut sunnah Nabi. Tak berlebih hulu, tak kurang bermalas-malasan. Sama macam mana Nabi buat tuan. Dan hadis ini bernada perintah, dan perintah menunjukkan wajib. Berdasarkan dalil yang tadi dan dalil-dalil lainnya menunjukkan bahwa berkurban wajib bagi yang mampu. Wallahu a'lam bishawab. Dia tengok balik, korban ni macam mana? Wajib bagi yang mampu. Macam mana mampu? Tuan-tuan timam taruhlah diri tuan-tuan. Aku mampu tak mampu? Kalau mampu, kita buat tuan. Tak mampu, tak payah buat. Mudah aja. Cuma kita tengok pula, dia ni atau ni tak buat ni, ada apa ni? Dia ni malas ni dah. Kita tahu dah. Dia ada hutang banyak ke, anak nak ngaji ke apa ke, mak sakit ke apa ke sebagainya. Kita tak tahu. Masing-masing jangan duk kata orang. Diri sendiri tu, aku mampu tak mampu. Kalau mampu kita buat, tak mampu tak buat. Ini simpan duit ke Astro ni duk bayar sebulan 100 boleh. Takkan nak korban tak boleh 500 600 kambing ke sebagainya. Astro boleh hebat dia bayar contohnya kan. Itu kan nampak. Kalau Astro kita boleh bayar, korban pun kita atok sama untuk kita buat korban kan. Sebab apa? Hak kita kan. Sebab buruhan kita itu kita dengan Allah ni. Main tuan korban ini. Ya Allah, dialah korban aku. Main untuk burhan bukti kita. Sebab akhirat nanti tak ada siapa yang boleh bantu kita kecuali amal soleh kita tuan. Okey, dalil yang kedua, ini Allah suruh pula. Al-Kautsar ayat yang kedua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fasal li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat kerana Rabbmu, kerana Tuhanmu, dan berkorbanlah. Semaya kerana Tuhan, kerana Allah, dan berkorbanlah. Jadi siapa beritahu ni? Allah suruh. Allah kata dekat kita tuan. Okey, dalil yang ketiga pula. Saya baca terus. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta. Itu sebahagian daripada syiar Allah. Kamu memperolehi kebaikan yang sangat banyak pada unta tu. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Allah ajak nak sembelih ni, sebut nama Allah. Dalam mana? Dalam keadaan berdiri. Unta ni sembelih dalam keadaan berdiri kan. Kemudian dan telah terikat. Kalau ni kita ikat dia. Kemudian apabila telah rebah jatuh unta tadi, maka makanlah sebahagian darinya. Nampak? Kalau dah habis korban sembelih tadi, ambil lapah apa semua tu, ambil dagingnya kita makan sebahagian darinya. Dan sebahagian lagi makan bagi yang rela. Siapa yang rela ni? Kalau tepi jiran rumah kita ni, ustaz dia kaya ustaz, siapa nak bagi kat dia? Allah suka kata bagi. Hadiah bagi dia. Dan sebahagian lagi bagi yang meminta-minta. Sebab tu korban ni
Orang susah pun kita bagi, orang senang pun kita bagi. Kawan kita main rumah pun yang ni berkenuri. Contohnya, kita pun makan keluarga sebahagian. Ni dalil kata Allah yang bagi pecahan itu. Sebahagian makan, sebahagian bagi pada orang yang tak minta. Jiran kita, adik-beradik kita, sahabat handai, orang kaya ke siapa ke, kita bagi hadiah, tuan. Dan sebahagian lagi orang yang minta, orang susah, orang fakir miskin, sebagainya, asnaf, sebagainya, kita bagi, tuan. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nampak, tuan? Kerana bila dapat orang kaya ni, aku ni kaya tanah bergelung-gelung, rumah kedai 4-5 buah, rumah sewa lagi. Dia ni tepi rumah aku ni dah lah tak apa, kerja pun biasa, anak ramai, boleh buat korban pula. Dia bagi daging kat aku, aku malu, aku nak kena korban juga. Contoh, tuan, nampak? Dan dengan hadiah tadi pun, bila bagi ni dia bukan sedekah, dia hadiah. Orang kaya dia tak mahu sedekah, dia bagi ni hadiah, tuan. Tanda kita ingat, tanda kita sayang, ikatan saudara, ikatan jiran, sebagainya. Nampak, tuan? Eratkan hubungan silaturahmi. Yang susah kita bantu, tuan. Nampak? Islam cantik. Sama macam zakat. Zakat ada duit lebih, keluar zakat. Ustaz saya ni duit pun tak lebih, ngam-ngam je. Bagi zakat pun tak, terima zakat pun tak, ngam-ngam. Saya ni tak cukup ustaz, nak makan pagi sebagainya, dia terima zakat. Nampak Islam cantik. Yang kaya ada duit banyak, dia keluar zakat. Nampak? Yang tak ada duit, terima zakat. Nampak Islam cantik. Bila semua buat lagu ni, clear, tak ada orang susah. Orang kaya ada duit, dia bagi hak pada orang miskin. Orang miskin pula, dah ada hak dia, dia pun tak kata apa. Yang gila ni sebab apa? Yang kaya melana, yang miskin apa ke dana, tuan. Itu yang berlaku, tuan. Jadi timbulnya tak clear dalam agama kita, dalam masyarakat kita. Balik pada agama, clear. Semua itu akan selamat sejahtera, tuan. Surah Al-Hajj, tuan. Okey, sebut nama Allah. Nampak, tuan, ni contoh, itu surah Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat sudah kami syariatkan penyembelihan korban, supaya kami menyebut, mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang direzekikan Allah kepada mereka. Setiap umat ni, Nabi kaum Bani Israel, orang Yahudi pun ada sembelihan mereka. Orang Nabi Isa, orang Kristian pun ada sembelihannya. Sebut nama Allah. Sebab Nabi kata, sembelihan orang ahli kitab ini, Nasrani dengan orang Kristian ni, ataupun orang Yahudi ni, boleh kita makan. Sebab mereka sembelih sebut nama Allah, tuan. Ini buktinya, tuan. Al-Hajj ayat 34. Okey, contoh dengan gambar ni, tuan. Okay, what we're going to do, we're going to take the mamas, we're going to bring them over here, and we're going to make them submit on the ground over. This is total submission. Seorang dia boleh sembelih, tuan. Total submission. This guy is ready for anything Kita kambing juga 5 orang to be done to him. And he's not nervous, he's not resisting. He's in total relaxation. No panic hormones whatsoever. Dia tak baca apa, orang baca ayat Quran, tuan. Bismillahirrahmanirrahim, la yazuru ma'a. See, I let him go. Syai'un fil ardi wa la fis sama' wa assalamu alaikum. Abdullah, you want to do him? Baca doa itu juga kita Show lagi dia kata, skeptical person. Bismillah. Okay, I'm not doing anything good. Dia nak kami buat Bismillah, tegak. Allahu Akbar. It's okay, baby. Sudah kami ingat tak apa ni, kena betul ni. Same reaction. They all react the same. The power of the word. Nama Allah, tuan. Bismillah. Allahu Akbar. They're more religious than most humans. Kita ni bayang baca Allah Akbar, tuan ni. Hari kami lain tak, tuan. Bismillah, Allahu Akbar. Tadi kami dia nak lari ke apa? Ni kami biri juga bersama, kan? الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الله اكبر بسم الله Kata berlakon kan, tiga ekor kami beza kan. Sekor kami tak maulah berlakon. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم Lenok dulu kan. بسم الله الله اكبر Dan saya pun Bismillah, Allah Akbar. Oh, tu lenok. Tuan-tuan,
Tak sebut bismillah berlina kan. Ngantuk tu lina tu kalau tak mengantuk tu baca pi lah apa kopi ke kan. Betul. Okey, ni tentang bismillah kan. Okey, kita yang ke seterusnya. Unta sembelih kena berdiri. Siapa abang tadi? Allah sebut dalam Quran surah Al-Hajj tadi kan. Tuan-tuan. Macam mana unta ni sembelih? चलो हाथ रखो यार ये बैठ गया है जल्दी और काम नहीं कर जल्दी छुरी वाले जल्दी अब है आपका जल्दी आओ अब्बा जी जल्दी करने बैठ गया भाई खबर एक Allah Halo. भाई यहाँ पीछे जाना यहाँ पे पीछे जाना Okey, saya berpindah kan ni. Pisau tu perasan, pisau dia bukan pisau motor. Pisau dia tajam seri kanan ada mata. Dia sekali tikam tu koyok ke kanan. InsyaAllah sembelih dulu ke kanan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kesian ni unta ni awak lagu tu, sembelih lagu tu. Dok, inilah cara terbaik untuk sembelih unta. Sebab dia binatang panjang, tinggi. Dan dia kaki panjang. Nak teroboh dia tuan, sejam 2 jam tak teroboh tuan. Sebab unta tuan. Ni tuan, unta sembelih diri. Ni tuan. Kita pergi yang kedua tuan. Ni contoh di tempat sembelihan di belah Arab Saudi tuan. Ini unta sembelih tempat kita tuan. Dia unta ni. Dia sembelih unta sembelih diri tuan. Unta dia pun tak sedap dia sembelih. Tajam pisau yang digunakan. Cepat tuan. Ni saya pergi ke unta yang kedua ni. Tidak lagi ni. Kais sekali kan. Pisau tu kecil tu pendek tau. Dia pun tak sedap ada di sini. Dia tu kan. Tu pisau pun banyak. Tu pisau nak sembelih tu nak asah. Hei. Brek ni tak habis ni. Tertajam betul. Kais dia kan. Tu Islam ni ajak sembelih. Sekali sembelih dia kan. Ini unta. Sedih kan. Ni unta lain pula kan. Tuan, unta hawi orang. Tuan, nampak ni? Sebab apa tadi Allah kata unta sendiri. Nampaklah. Dia ikat kaki sebelah. Tiga dia macam ni tuan. Kalau tak ikat kaki, dia pergi kanan baru. Leher dia dah sembelih dah tadi tuan tu. Sekerat. Dia marah lagi tu. Sembelih menyesalkan dia. Orang sembelih sekali sembelih mati. Nampak tuan, kita berdosa nak kena unta ni. Boleh abang tuan. Unta tokok tuan. Ni kalau ayam pun sama lah. Ayam kampung lekek apa ayam dedok ayam ni jalan tak larat. Bagi ayam kampung lari kita pegang tuan. Okey, ni lembu tuan. Macam mana lembu tuan di luar negara? Kita lembu tuan. Kita kat Malaysia ikat lembu 4 orang. 2 orang kedua kita lembu tuan. Ni jangan dia ambil tukang sembelih. Ni tukang sembelih tuan. Tu orang amat tuan. Rupanya tu tuan, ni tempat tuan. Ni pun banyak lembu tuan. Ni lembu yang kedua. Kerja ada orang ni, ubah ni. Bukan lagi tadi sembelih. Dia main dia sembelih. Ni lembu kedua. Rupanya tuan, hari itu saja berpuluh lembu tuan tu. Ni lembu yang ketiga pula. Sampai habis tuan. Lembu ketiga pun sembelih tu. Sampai lembu lain tu. Tapi beda tuan, lain tempat lain cara. Kita Malaysia buat lagu kita. Kan? Okey, tapi tuan sikit. Okey, sembelihan selain berdoa ni. Saya cepat ni tentang ni. Okey. Ni tentang luar punya ni. Betul sikit. Okey. Hikmah di sebalik sembelihan kurban ni. Apa dia tuan? Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kita baca tadi, Allah suruh kita semayang kerana dia, kerana Allah, dan berkorbanlah kerana Allah. Dan ini dari kata kita kena buat korban. Macam mana? Siapa mampu buat korban. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihissalam. Selain Nabi Muhammad suruh korban, dah lama dah syariat korban ni. Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Arahan daripada Allah, wahai anakku, semalam aku mimpi aku sembelih engkau. Macam mana? Kalau itu yang kau mimpi, yang Allah suruh, sembelihlah aku. Apa tuan? Anak dia kata sembelih dia. Kalau kita kata lagu tu, Pak semalam ni mimpi sembelih hang. Macam mana? Gila Pak dah sembelih aku kan. Kalau kita kata lagu tu. Tapi tak tuan, anak tuan, anak dia patuh kan. Faham kan tak agama ni? Sami'na wa ata'na. Tapi Allah tukar jadi hibah tuan. Itu apa kisah Nabi Ibrahim dengan anak dia. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Jadi bila kurban tadi kasih sayang fakir miskin kita ingat kan. Kalau tengok di Syria, di Kemboja tu kan, bila lah makan daging kurban ni, makan daging. Apa tu? Raya itu. Dia tanya orang Malaysia ni bila lah makan daging. Kemarin, 2 hari lepas, 3 hari lepas, seminggu lah makan daging. Kita makan kedai ke apa ke, daging boleh makan besok kan. Tapi di luar sana nak makan daging mahal kan. Setahun sekali kan. Kurban lah dari apa? Orang yang bersusah ni makan daging kan. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Nampak dengan korban tadi sambung silaturahim. Yang kaya ke miskin ke apa ke. Kalau kaya kita bagi hadiah, tak masalah. Ingat kan. Yang miskin pula terima kan sebagai sedekah sebagainya. Jadi semua dapat tentang korban ni, silaturahim, tolong orang dan sebagainya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Bila bagi hadiah kan kita cinta sayang. Tak ingat di mana-mana ni nak bagi hadiah kat kawan ni, pergi ke apa, pilang kawi, beli coklat, beli kempekat contoh. Kalau ni kita nak pergi Langkawi apa? Nak pergi buat diam tak boleh kan? Contoh ni susahnya. Bila tak boleh pergi tu, buat tengok, oh aku dulu ni boleh pergi Merata. Tak bersyukur. Jadi kita pun boleh ni, Alhamdulillah boleh milah kan? Tempat lain kan, nak keluar pada 10 meter, 10 km pun tak boleh. Kita boleh ni, boleh pergi mana-mana pula lah. Alhamdulillah kan? Cuma naik kereta 2 orang kan? Lebih 3 orang, siaplah 5,000, 3,000, 2,000 kan? Tempat dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua. Telegram chat. Ini tentang korban. Kita pergi kan. Okey, ragam jatuhkan lembu. Macam mana kan? Ini contoh roboh lembu. Kalau dia nak roboh lembu, seorang dia. Tapi dia rabi ni. Motor lembu hawi dia. Tak apa, tunggu saat. Lagi dia hawi lembu kan. Tapi jangan buat lagu ni tuan. Kalau kita buat lagu ni, siapa lembu sebenarnya tuan? Tuan. Lembu betul pun tak ada orang. Kita tunduk lembu pula. Contoh tuan. Ni lah. Ni apa? Apa lagi sebagai ni lah selingan. Okey, ni pun sama tuan. Lembu kena peringat tuan. Kena ada ilmu. Macam tuan buat ke buat tu ni? Ada buat tu ni? Kita buat kan? Payah kan? Okey, contoh dengan bang ni tuan. Dia tambah lembu dekat bangsal kan. Bangsal betul contoh. Sudah jatuh di pipa tangga. Lembu sudah jatuh di pipa atap. Ya kan. Kesian kan lembu dia kan. Kan? Siapa? Kalau gua ayat siapa bodoh kan. Siapa yang tak ada berilmu? Lembu kau orang kan. Nanti buh lah pokok mana, pokok derian ke, pokok nyok ke, ikat lah. Besar si. Ni dak tibuh tiang apa? Tiang bangsal. Sekali harum kan. Okey, cara jatuh lembu yang betul kan. Ada ilmu kan. Bukan kata kita main ni ikut kan. Ada contoh. Lembu tuan-tuan, tali yang panjang kita ikat leher dah. Tali yang awal tak apalah kita pegang. Kita ikat ke pokok apa. Tali yang kedua tu beli, panjang tu ikat kat leher satu, jai perut pertama tu, tarik pula, ikat perut kedua. Tali yang tadi panjang, tarik belakang. Macam mana macam gambar ni tuan? Cara mudah untuk jatuhkan lembu. Okey, seorang kemudian ke sana, kita perlukan sebenarnya 2 orang. Kurang-kurang 2. Okey.
Kita baling tali di bawah perut dia. Okey, yang sana baling ke atas balik. Balik pun pakar tu. Pakar tu. Pakar balik. Pakar. Terus perlahan sampai ke badan ni. Cantik. Pada tulang rangka ni yang depan ni, tadi memang tulang rangka depan. Masa kita panggil dia squeeze. Oh, Okey. tadi yang banyak tadi. Balik lagi sekali ke bawah. Bawah dia. Mati lah dia tahu lagi. Dia makan. Rantai ni akan. Okey, tenang dulu Tuan perhatikan. Dia ambil dan dia kata ni squeeze hook. Maknanya dia mencerut perut dia. Dia mencerut dan bila kita tarik dia akan cerut lagi kuat. Okey, kita duduk di belakang dia, kita tarik. Dia akan kepala sendiri. Sekarang dia dah patah balik, dia perlukan balik, tak apa, kita ikat dia, pusingkan dia. Semasa dia ada bangun dia. Oh, silap jatuh kau. Kiblat balik, tak nampak ni, bawa aku tak nak gaya. Tak ambil tadi, dia akan ikat balik, turutkan balik, bagi balik. cuba kembangkan ke arah belakang dia. Seorang lah tarik kan, tak buat ramai. Hidung, nampak. Bila jatuh, sembelih kan. So apa je ni, lembu tadi boleh tarik depan, tarik belakang. Dia macam sengkok kan orang. Sesak nafas lah. Tu jatuh. Dia jatuh tu sembelih clear kan. Kalau lepas tu tadi terkena, dia bangkit balik kan. Contohlah cara kalau orang tak banyak, kita 2 orang pun boleh buat kan. Sembelih lembu ni. Kerja tadi ni seorang perempuan, seorang ni sembelih. Tu dia buat tak apalah. Dia pun jenis badan besar. Okey. Ni tuan, ni tempat kawan kita. Ni tuan imam kita ada lagi Ustaz Amir ni. Ni masjid dia tuan. Masjid Al-Radah Sungai Batu Pahat. Tahun 2014 itu. Teknik sembelih guna sangkar hidrolik. Buat pertama kalinya, 4 ekor lembu dikorbankan menggunakan peralatan sangkar sembelihan hidrolik hasil cetusan idea anak tempatan yang disifatkan lebih mudah sepenuhnya program ibadah korban di Masjid Ar-Raudah Sungai Batu Pahat, Kangar Perlis. Sangkar berkenaan yang melalui proses inovasi disumbangkan oleh Taman Teknologi Malaysia dengan kerjasama Yayasan Inovasi Malaysia pada Mei lalu sebelum digunakan penduduk untuk aktiviti korban yang hanya mengambil masa 10 minit bagi menumbang dan menyembelih setiap ekor lembu. Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Sungai Batu Pahat, Hamzan Hashim, yang juga pencipta sangkar berkenaan berkata, sebelum ini mereka menggunakan sangkar mudah alih untuk membaringkan lembu dan memerlukan tenaga manusia yang ramai apabila disembelih. Menurutnya, apabila menggunakan sangkar sembelihan hidrolik bernilai kira-kira RM20,000 berkenaan, proses sembelihan menjadi lebih mudah dan cepat sekaligus mengurangkan risiko kecederaan sama ada pada manusia atau ternakan selain dapat mengurangkan tekanan pada haiwan terbabit. Proses sembelihan dilakukan oleh Imam Masjid Ustaz Amir Aziz dan turut dibantu oleh ahli jawatankuasa masjid dan JKKK serta penduduk kampung. Nilai kan, satu tu RM20,000. Boleh pasang ke lah RM20,000 ni nak guna setahun sekali kan. Sebab teknologi tak ada masalah kan. Cepat buat kerja. Jadi terpulang lah, kita guna apa yang ada. Okey, jenis lembu korban ni, nak sembelih apa ni lembu korban ni? Ustaz, saya tahu ni tak apa ada modal nak sembelih ayam 100 ekor boleh tak? Nak sembelih ayam 100 ekor terima dah korban kan? Tak jadi kan? Dok, ni Ustaz, itik ni 1,000 ekor. Itik 1,000 ke 1,000,000 ke tak nama korban. Sebab apa? Ni dalil dia. Korban hanya sah dengan unta, lembu. Kerbau masuk tak? Kerbau keluarga lembu boleh. Kambing, kambing biri-biri, janapari, bot, kambing kampung apa, keluarga kambing boleh. Inilah binatang ternak yang dimasukkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj tadi 34. Tidak terdapat hadis Nabi SAW ataupun kata-kata sahabat yang menunjukkan terdapat binatang lain yang dijadikan korban selain daripada binatang-binatang tersebut. Jadi cerita dia pasal kambing, pasal unta, lembu, sebab itu yang aku suruh sebut. Dan Nabi pun, sahabat pun tak pernah buat binatang lain. Tahun ni kita buat itik kot, itik 5 ekor jadilah. Dan tu yang mampu, tak nama korban. Tu nama dia kenduri kesyukuran. Kenduri buah lah, nak makan apa pun, usah ke, kijang ke, apa ke, pelanduk ke, sembelih lah, tak ada masalah. Tapi korban tadi, yang tadi saja binatang ternakan tadi. Okey, contoh ni tuan-tuan. Ni tuan, gambar apa ni? Ni orang panggil lompat terajang kan. Ni unta apa, lembu pun lompat terajang kan. Beringat lah.
korban-korban ni tunggu kat tepi-tepi tu pakai baju merah pula. Dia main lompat kaki tak kan. Faham kan? Saya pun heran pasal apa baju merah. Ni pakai baju merah tak apa. Sembahyang tak apa. Jangan pi tengok korban saja. Okey, waktu sembelihan selepas solat Aidil Adha. Korban ni saya sentuh tadi, sembelih bila? Sembelih masa selepas sembahyang raya. Ini dalil dia. Janganlah sesekali salah seorang daripada kalian antara kamu menyembelih korban sehinggalah selepas selesai solat Aidil Adha. Kita buat pukul 8 nanti sembahyang raya, 8.30 habis semua clear, 8.45 boleh korban dah. Clear kan? 9 buatlah. Ustaz nak buat awal sikit kami ni pukul 7. Dah, nak buatlah. Tapi itu bukan lembu korban. Itu lembu sedekah. Nampak masa tu Allah awal sejam tu Ustaz. Dia bukan awal sejam. Dia mesti selepas sembahyang raya. Ikut tempat tu. Kalau tempat tu pukul 8 lah. 8.30 dah. Nak cantiknya 9 ke atas tu semua tempat dah selesai. Buatlah korban. Hadis riwayat Tirmizi. Menyembelih binatang korban hanya boleh dilakukan setelah selesai solat hari raya. Tidak dihukum sebagai ibadah korban bagi sesiapa yang menyembelih sebelum selesai solat Aidil Adha. Apa dalilnya? Agama bukan kata Tok Imam kata, Ustaz kata, dia mesti Nabi kata. Apa dia Nabi kata? Baginda bertanya, apakah disembelih sebelum solat? Ia menjawab, ya. Sembelih bila ni? Sebelum sembahyang ke? Sebelum sembahyang. Kemudian apa Nabi kata? Ia baginda menjawab, itu adalah daging kambing sedekah, bukan daging kambing kurban. Kalau buat sebelum sembahyang raya, tu kambing sedekah, bukan kambing kurban. Lembu tu lembu sedekah, bukan lembu korban. Kalau lembu sedekah ni bila-bila pun boleh buat kan. Kita nak cari 4 hari ni saja korban ni untuk dapat pahala korban. Tiba-tiba kita sembelih awal. Sayang kan. Beli 5,000 6,000 lembu, dapat lembu kan sembelih biasa rugi. Tu harap dapat lembu korban pahala tu, pahala biasa kan. Saudara berkata kalau ni ambil lembu lain pula. Kalau dia kaya tak apa dah. Cari lembu lain dah, kita silap ni. Selesai. Kita nak kutip duit setumpuk 700-800 pun jenuh. Tiba-tiba tak ada ilmu kita. Buat ilmu tu rugi dah. Sebab tu ilmu ni kena ada. Agama mesti ada ilmu. Berilmu dan beriman. Kena ada ilmu, mau beriman. Kan ada ilmu baru sembahyang. Ustaz, saya sembahyang subuh tadi 8 rakaat. Macam mana? Baru tanya kita pula. Subuh tadi 2 rakaat saja. Yang buat 8 apa? 8 banyak sikit, pahala banyak sikit. Dia bukan lagu tu. Rajin ke malas ke? Subuh 2 saja. Maghrib lagi. Hujung malam ni letih Ustaz, buat 2 cukup dah. Dia mesti buat 4 juga. Tak mana yang kita nak boleh rajin, solat qabliyah, ba'diyah. Yang rajin tambah solat sunat. Yang tak rajin, buat yang wajib tu. Tu pun dah clear dah. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, aku nak buat yang wajib saja. Tak mau buat yang sunat. Masuk syurga tak? Ya, masuk syurga. Kalau betul nak buat wajib betul-betul. Clear. Yang kita buat solat sunat ni sebab apa? Tampung balik. Subuh tadi subuh gajah. Orang bangkit sembahyang subuh awal, dia 7 suku baru bangkit, 7.45 baru nak sembahyang. Sembahyang subuh juga tapi subuh gajah. Jadi yang mana yang kita lompang-lompang ni dah, solat sunat tu bantu kita balik. Sebab ada dalil kata, Allah kata, wahai malaikat, dia ni tak buat yang wajib, cari pahala sunat, pokok ada nak bantu dia. Sebab tu kita perlukan pahala sunat kita ni untuk bantu balik tampung kita yang wajib. Itu fungsi dia. Jadi solat tadi kalau buat sebelum sembahyang raya tak sah. Dia mesti selepas sembahyang raya. Barang siapa yang menyembelih sebelum kami bersolat, maka hendaklah dia menyembelih sekali lagi sebagai ganti. Ini dalil tadi. Sesiapa yang menyembelih sebelum solat hari raya, maka hendaklah dia mengulanginya, ulang balik. Bukhari sebut, Muslim sebut. Sesiapa yang menyembelih korban sebelum solat, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk diri dia saja, sedekah biasa. Sesiapa yang menyembelih sesudah solat dan khutbah raya, 2 khutbah, maka sesungguhnya sempurnalah ibadahnya tepati sunnah Nabi kan. Itu yang Nabi habaq kata, ikut sunnah Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Okey tuan, sikit lagi tuan. Dah masuk tuan. Saya mula kata habaq ni kedai roti. Ni nak kata haji berapa tu? Pokoknya happy juga. Besar. Allah kan. Ya Allah.
Betul kan? Saya ada baca tadi kambing jumpa di jalan. Pergi makan kambing. Rupanya dia belah kambing ni. Tu kambing ni motor di belakang kan. Macam belah kucing tu. Dan sebab tu kalau lagu ni tuan-tuan pakai korban tak korban tak lah. Kambing pun tidak sekali tuan-tuan. Wallahu a'lam di dunia tuan-tuan macam-macam. Sini panggil tuan. Okey tuan, saya berhenti dekat ni waktu berapa lah ni? 52 ni lambat. Ada 2-3 minit lagi. Ada sikit lagi tuan. Okey, saya buka soalan lah tuan. Kalau tuan nak tanya apa bab korban ni ada tak? Tentang korban. Ya, silakan. Okey, terima kasih. Tanya soalan tentang mana lebih afdal, sembelih 10, 11, 12, 13, ada 4 hari ni. Dia tengok balik dalam dalil yang sahih tentang hari afdal sembelih tak jumpa. Tapi okey, beritahu lah. Okey, bila tanya balik, adalah dalil yang kata hari mana yang lebih afdal. 4 hari tadi tak jumpa kata Nabi sebut yang lebih afdal. Tapi amalan Nabi lepas sembahyang raya Nabi sembelih terus. Itu yang ada. Jadi kita boleh faham-fahamnya kebenaran apa lebih umumnya beratnya hari pertama itulah. Lepas sembahyang pergi sembelih lembu, sembelih korban. Cuma kita ni ikut keadaan hari pertama, kedua, ketiga itu masih pahala sama juga. Sama juga bila ditanya puasa 6 hari Syawal mana lebih afdal? Nak puasa 6 terus ke nak puasa sepanjang Syawal tu? Tak jumpa dalil yang mana lebih afdal. Cuma yang orang lepas hari pertama tu dia buat puasa terus. Hari kedua, ketiga, keempat tu buat puasa 6 terus. Dia ambil langkah selamat. Lepas ni dia apa pun tak ada masalah dah. Kenuri kendara ke aku dah okey. Jadi tapi kalau kata hang tak sunnah ni hang buat tebuk-tebuk pun boleh juga. So Nabi tak kata, dia kata ambil 6 hari sepanjang Syawal. Lagi tak cukup, lagi tak habis Syawal, ada peluang 6 Syawal. Dia buat lagu tu, minggu pertama ambil 2 hari, minggu kedua ambil 2 hari. Open house rumah ni buat ni. Lagi bila mail lah ni, aku ada 4 hari, 2 hari lagi. Allah, esok dah habis dah Syawal. Dia terlepas dah. Dia nak cari 2 hari lagi. Dia tanya Allah ada 2 hari lagi, hari 1 hari. Tak dapat setahun pahala penuh puasa. Sebab puasa dia man soma ramadana summa tabahu sita min syawal fakana siyami dahri. Sebab puasa bulan Ramadan sebulan tambah puasa 6 hari Syawal, seolah-olah dia dapat 1 tahun pahala penuh. Dia dapat dah Ramadan sebulan, ambil 4 hari Syawal saja. Dapat clear dah, lapang dah. Tiba ni jenis dia tebuk-tebuk ni, itu bahaya dah. Pahala mana lebih besar tak disebut tentang besar. Ambil 6 hari sepanjang Syawal. Cuma soalan tadi ni mana lebih afdal tadi, jawapan lebih afdal tak jumpa. Cuma sebut tadi betul lah. Lepas Nabi ni lepas semayang Nabi terus buat korban. Jadi kita faham itu yang lebih utama lah kalau boleh. Tak masalah. Ada tanya lagi tuan tentang korban ni. Masuk waktu no. Kenapa saya mau tidur, insya-Allah kita jumpa pula minggu depan. Boleh ke no? Tak ada masalah no? Ada raya 4 hari lepas dah kan. Jadi insya-Allah kenapa kita ada kuliah balik pada hari minggu depan, hari depan. Insya-Allah no. Saya mau tidur. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.